Definisi Isra'. Isra' ni bermaksud perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestin. Perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan menunggang burak, iaitu makhluk syurga, dengan mengambil masa 1 malam sahaja. Apa peristiwa Isra'? Okay. Jadi sepanjang perjalanan itu, Rasulullah SAW ni dia ditemani ataupun diiringi oleh malaikat Jibril dan Israfil. Jadi setibanya mereka di tempat-tempat tertentu, iaitu tempat mulia dan bersejarah, Rasulullah SAW ni dia diarahkan oleh Jibril untuk berhenti dan melakukan solat sebanyak 2 rakaat. Antara tempat-tempat berkenaan ialah yang pertama adalah negeri Taibah di Madinah, iaitu tempat di mana Rasulullah akan melakukan hijrah. Dan yang kedua adalah Bukit Tursina, iaitu tempat Nabi Musa AS ni menerima wahyu daripada Allah SWT. Dan yang ketiga adalah Baitul Laham, iaitu tempat di mana Nabi Isa AS dilahirkan. Dalam perjalanan itu juga, baginda Rasulullah SAW ni menghadapi gangguan jin afrit dan api jamu, dan baginda dapat melihat peristiwa-peristiwa simbolik yang amat ajaib. Antara peristiwa-peristiwa ajaib tersebut adalah yang pertama, sekumpulan orang yang sedang memecahkan kepala mereka, iaitu setiap kali dipecahkan, kepala mereka akan kembali sembuh, lalu dipecahkan pula. Demikianlah dilakukan berulang-ulang kali. Kata Jibril kepada Rasulullah bahawa itulah orang-orang yang berat kepada mereka untuk sujud dan solat kepada Allah SWT. Seterusnya ialah seorang lelaki berenang dalam sungai darah dan dilontarkan batu. Kata Jibril, itulah orang yang makan riba. Kemudian kaum yang mencakar muka dan dada mereka menggunakan kuku tembaga mereka. Kata Jibril, itulah orang yang memakan daging manusia, iaitu mengumpat dan menjatuhkan maruah atau menghina dan mencela orang lain. Akhir sekali, seorang perempuan bongkok 3 menahan Rasulullah untuk bertanyakan sesuatu. Kata Jibril, itulah gambaran dunia yang sangat tua dan hanya menanti hari akhirat. Setibanya di Masjid Al-Aqsa, baginda turun daripada burak. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam masjid dan mengimamkan sembahyang 2 rakaat dengan segala anbiya dan mursalin menjadi makmum. Rasulullah SAW terasa dahaga. Lalu Jibril membawa 2 bejana yang diisi dengan arak dan susu. Baginda pun memilih susu. Kata Jibril, baginda telah memilih pilihan yang betul. Sekiranya baginda memilih arak tadi, nescaya ramai daripada umat baginda akan menjadi sesat. Mi'raj ini adalah satu perjalanan Rasulullah SAW dari Masjid Al-Aqsa di Palestin ke Sidratul Muntaha. Okey, Sidratul Muntaha ni di mana tempatnya ialah lebih tinggi daripada langit yang ke-7. Okey, selain itu juga Mi'raj ini dikenali sebagai perjalanan ke langit. Okey, Mi'raj ini adalah terisi dengan mukjizat dan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah juga telah menceritakan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surah An-Najm ayat ke-13 hingga 18, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Acap kali kita mendengar istilah Mi'raj, tapi adakah kita tahu apakah yang berlaku sewaktu peristiwa Mi'raj ini? Okey, jadi saya akan menceritakan satu persatu apakah yang berlaku sewaktu peristiwa Mi'raj. Okey, yang pertamanya, sewaktu peristiwa Mi'raj ini berlaku, Rasulullah SAW akan naik ke Hadratul Qudus untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Taala. Seterusnya, Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril naik ke tangga yang pertama dan terangkat ke pintu langit dunia, iaitu pintu Hafsah. Okey, pada tangga yang pertama, Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam AS, dan kemudian mereka melihat orang-orang yang memakan harta anak yatim dan orang yang memakan riba serta orang yang berzina. Mukanya dan kelakuannya sangat bodoh dan teruk. Kemudian mereka terlihat orang yang berzina lelaki tergantung pada susu berzina wanita. Pada tangga yang kedua, Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dan tangga yang ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Dan tangga yang keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris. Dan tangga yang kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun yang dikelilingi oleh kaumnya, iaitu Bani Israel. Okey, langit yang ke-6 ni, baginda telah bertemu dengan Nabi Musa AS. Okey, di langit ke-6 ni, baginda telah disuruh oleh malaikat Jibril supaya mengangkat kepalanya untuk melihat umat-umatnya
masuk ke syurga seramai 70,000 tanpa dihisap. Yang ketujuh, Nabi SAW telah bertemu dengan Nabi Ibrahim AS yang ketika itu sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Telah bersabda Nabi Ibrahim AS, "Dikau akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini. Umatmu adalah umat akhir zaman dan umatmu terlalu dhaif, maka engkau hendaklah berdoa untuk umatmu. Suruhlah umatmu menanam tanaman di syurga, iaitu la haula wala quwwata illa billahi aliyul azim." Seterusnya, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril masuk ke Baitul Ma'mur dan menunaikan solat di Baitul Ma'mur. Hingga yang ke-8, Nabi SAW telah menyaksikan keindahan daripada pohon Sidratul Muntaha. Buah-buahan, dahannya dan batang-batangnya telah berubah warna dan menjadi permata-permata yang indah. Selain itu, Nabi juga dapat menyaksikan sungai Al-Kausar yang mengalir terus masuk ke dalam syurga. Akhirnya, baginda masuk ke dalam syurga dan melawati neraka serta dapat bertemu dengan malaikat-malaikat. Yang ke-9, Nabi telah bertemu dengan seorang lelaki yang boleh raih di dalam nur Arash. Siapa lelaki tersebut? Lelaki tersebut ialah seorang lelaki yang ketika hidup di dunia, beliau tidak pernah kering lidahnya daripada berzikir kepada Allah. Dan hatinya sentiasa berfikir ke arah masjid. Dan beliau juga tidak pernah dahaka kepada kedua ibu bapa. Tangga yang ke-10, Nabi telah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itu Allah telah menyatakan segala kelebihan-kelebihan yang Nabi Muhammad dan umatnya dapat. Dan antara kelebihan Nabi Muhammad dan umatnya dapat ialah menunaikan 50 waktu solat. Selepas Nabi Muhammad selesai bermunajat, Nabi Muhammad telah bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Baginda disuruh supaya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengurangi waktu solat. Dan selepas itu, Nabi Muhammad telah berjaya mengurangkan waktu solat daripada 50 waktu kepada 5 waktu sahaja. Yang pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj menunjukkan bukti keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada tolok bandingnya. Walhal manusia yang kini mempunyai pelbagai barangan canggih, tidak ada seorang pun yang mampu melakukan perjalanan secepat itu. Yang kedua, risalah dan dakwah Nabi bersifat universal. Ini terbukti kerana apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bukan sahaja untuk orang Mekah, tetapi untuk orang Madinah juga. Begitu juga dengan kita yang hidup pada zaman kini. Apa yang diajarkan oleh Nabi sesuai digunakan sepanjang zaman. Ibrah yang terakhir dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah perintah melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam, yakni subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Rasulullah SAW sangat menekankan umat Islam untuk mendirikan solat kerana ia merupakan kunci utama untuk masuk ke syurga. Justeru kita sebagai umat Islam hendaklah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Kesimpulannya, tugas manusia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya secara zahir maupun batin, sekaligus meninggikan agama Allah di mana pun kita berada. Seperti kata Hasan Hudaibi, tegakkan Islam di dalam jiwamu, nescaya ia akan tertegak di muka bumi kita. Sekian sahaja daripada kami mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.